Hi and Assalamualaikum. My name is Nur Fadila. Today I want to tell you guys about disadvantage of learning online. The first one, lose focus. Since online learning is free without a teacher in front, like in a classroom, it is very easy for students to lose focus. Maybe in 15 or 30 minutes of learning, student can stay focused. However, if it continues, some students will start to feel bored and they will not be able to follow the pace of learning well. Therefore, instructors need to take this into account when conducting online classes to prevent students from feeling bored and losing focus. The second one, internet data. It cannot be denied that learning online will consume a lot of internet data. Students have to spend a lot to buy strong internet data so that learning can be carried out without online interaction. Many students are unable to attend online classes due to the lack of strong internet data. Students need to choose the appropriate internet package to launch the learning process. The third one, easily distracted. Learning online will make students easily distracted by other things. For example, being disturbed by message from WhatsApp, attracted by social media, and perhaps also disturbed by the noisy atmosphere in the house. These distracted students definitely cannot capture the learning session well and make them more influenced by other things. The fourth one, difficult to understand. Some students prefer to study at school or university because they will be able to understand the subject better. Learning online will delay understanding even more if the instructor does not provide good example and explanation. This will make it difficult for students to better understand what is being taught. Therefore, instructor needs to be more prepared with complete learning materials in order to help students understand better. The last one is lack of supervision. Students will be more independent if they learn online because the instructor cannot supervise face-to-face like in the classroom. With a lack of supervision, students will be more motivated to do other things while learning. The instructor needs to ensure that all students are present in the online class by asking them to open their laptop, cameras or voice. Some students may not be happy with this situation, but it is done so that students can focus and understand what is being taught. That's all for me and thank you. Nama saya Nik Nurina binti Muhammad Ismail. Kad matrik saya 3232000191. Penerimaan e-tuition merujuk kepada bagaimana masyarakat merespon atau menerima penggunaan sistem pembelajaran dalam talian atau e-tuition. Ini melibatkan tanggapan terhadap keberkesanan, kemudahan akses dan kualiti pembelajaran yang disampaikan melalui platform tersebut. Terdapat beberapa faktor penerimaan e-tuition dalam kalangan masyarakat. Antaranya ialah kemudahan akses dalam kebolehcapaian kepada bahan pembelajaran dari mana-mana tempat dengan sambungan internet. Yang kedua, fleksibiliti waktu, kemampuan untuk belajar pada waktu yang sangat sesuai dengan individu. Yang ketiga, kos efektif yang keberlanjutan pembelajaran tanpa kos tambahan yang signifikan seperti pengangkutan atau buku teks. Terdapat pula kesan penerimaan e-tuition dalam kalangan masyarakat. Antaranya, perubahan dalam gaya pembelajaran. Masyarakat mungkin mengalami perubahan dalam gaya pembelajaran mereka, lebih terbiasa dengan pembelajaran dalam talian. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas pendidikan. E-tuition membuka akses kepada pendidikan bagi mereka yang mungkin terhalang oleh faktor geografi atau kewangan. Yang ketiga, penurunan penggunaan sumber fizikal. Penggunaan sumber daya fizikal seperti buku teks dan bahan cetak mungkin berkurang, memberikan impak positif pada alam sekitar. Yang keempat, peningkatan peluang pendidikan tambahan. Masyarakat dapat mengakses pelbagai kursus dan sumber pembelajaran tambahan dengan lebih mudah. Terdapat beberapa contoh penerimaan e-tuition dalam kalangan masyarakat. Antaranya, peningkatan penggunaan platform pembelajaran dalam talian. Lebih ramai individu mendaftar dan menggunakan platform e-tuition untuk mengakses kursus dan sumber pembelajaran. Selain itu, perubahan pilihan pendidikan. Individu mungkin lebih cenderung memilih program pembelajaran dalam talian berbanding kursus tradisional. Seterusnya, perubahan pola belanja pendidikan. Individu mungkin lebih bersedia mengeluarkan wang untuk kursus e-tuition atau program pembelajaran dalam talian. Secara keseluruhan, penerimaan e-tuition dalam masyarakat mencerminkan transformasi mendalam dalam cara individu mendekati pendidikan. Terdapat peningkatan aksesibilitas, fleksibilitas dan interaktiviti dalam pembelajaran dengan masyarakat lebih cenderung berhangkul platform pembelajaran dalam talian. Ini membawa kesan positif termasuk peningkatan literasi digital, peningkatan partisipasi dalam pendidikan dan pertumbuhan ekonomi digital. Walau bagaimanapun, perlu diambil kira cabaran kesetaraan, akses dan keperluan untuk menangani isu-isu teknikal serta menjaga kualiti pembelajaran. Kesimpulannya, penerimaan e-tuition menandakan perubahan paradigma dalam pendidikan, menawarkan peluang dan cabaran yang memerlukan penyesuaian dan pengurusan yang bijak. Assalamualaikum, nama saya Natasha Badrina. Saya akan terangkan tentang persekitaran pembelajaran e-tuition. Berikut adalah analisis guru. Guru merupakan ejen utama dalam persekitaran pembelajaran e-tuition. Mereka memainkan peranan penting dalam menyampaikan dan mengevolusi pengalaman pembelajaran online. Seterusnya, analisis flexibility dan accessibility. E-tuition dapat memberikan fleksibiliti bagi guru dan pelajar untuk mengakses pembelajaran di mana-mana sahaja.
Ini dapat mengatasi kegangan masa. Akhir sekali, analisis persekitaran pelajar di rumah. Pelajar dapat akses pembelajaran di mana-mana lokasi yang mereka rasa sesuai dan selesa. Ini memerlukan peranan aktif daripada ibu bapa dalam menyokong pengalaman pembelajaran anak-anak mereka. Selain itu, terdapat dua kajian topik yang terdapat dalam persekitaran pembelajaran e-tuition, iaitu literatur kajian dan metodologi kajian. Literatur kajian ini akan memperincikan evolusi e-tuition, impak teknologi dalam pendidikan dan penyelidik berkaitan kajian yang telah dijalankan oleh pakar. Metodologi pula menggunakan kaedah kajian pendekatan kualitatif dengan bertemu bual secara mendalam dengan guru dan pelajar yang mempunyai pengalaman dengan e-tuition. Di samping itu, terdapat juga pelbagai sebab yang menyokong idea persekitaran pembelajaran e-tuition. Antaranya ialah kemajuan teknologi yang pesat telah membuka peluang baru bagi pendidik untuk semua pelajar. Dalam e-tuition, pelajar dari latar belakang yang berbeza boleh mengakses sumber pembelajaran yang sama. E-tuition membolehkan perlibatan dan interaksi yang lebih peribadi antara guru dan pelajar. Dengan adanya platform pembelajaran online, guru boleh memberi perhatian khusus kepada setiap pelajar, memberikan maklumat balas yang mendalam dan menyediakan sokongan kepada pelajar. Selain itu, fleksibiliti yang ditawarkan oleh e-tuition adalah membolehkan penyesuaian yang lebih baik kepada gaya pembelajaran pelajar. Pelajar boleh mengakses bahan-bahan pembelajaran seperti nota guru pada bila-bila masa di mana-mana sahaja mengikut rentak pembelajaran mereka. Selanjutnya, menyusun dan menerangkan tentang persekitaran pembelajaran e-tuition. Dalam era di mana teknologi semakin meresap ke dalam setiap aspek kehidupan kita, pendidikan tidak boleh diabaikan. Persekitaran pembelajaran e-tuition adalah satu bentuk komitmen kita untuk menyediakan pendidikan yang adaptif, inklusif dan relevan dengan tuntutan zaman. Para guru adalah arsitek utama dalam pembentukan persekitaran e-tuition. Dengan semangat inovatif, guru dapat meneroka dunia digital, membimbing pelajar melalui skrin dan mencipta pengalaman pembelajaran yang luar biasa. Kita haruslah menghargai dedikasi guru-guru yang tidak terhingga untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan yang terbaik. Kesimpulannya, e-tuition ialah pencapaian penting dalam pendidikan yang membentangkan potensi besar untuk meluaskan akses, meningkatkan interaksi global dan menggalakkan inovasi dalam pengajaran. Dengan memahami tentang dan peluang yang ada, kita dapat terus membentuk dan mengembangkan e-tuition sebagai alat yang efektif dan inklusif untuk mencipta masa depan pendidik yang dinamis. Assalamualaikum, nama saya Farah Marina binti Nazri dan kad matrik saya 3232002821. Hari ini saya akan menerangkan tentang topik pengaruh e-tuition terhadap pencapaian pelajar. E-tuition mempunyai banyak pengaruh terhadap pencapaian pelajar. Saya akan menerangkan beberapa idea yang telah saya kaji terhadap topik ini. Yang pertama, dengan adanya kemudahan ini, pelajar dapat mengulang kaji subjek yang dipelajari di sekolah dengan merujuk laman sesawang e-tuition. Hal ini dapat membuatkan mereka lebih bersedia untuk menjalani peperiksaan yang bakal mereka hadapi. Oleh itu, secara tidak sengaja, pelajar dapat meningkatkan prestasi mereka ketika belajar. Selain daripada itu, pelajar akan terdedah dengan kaedah atau teknik pembelajaran yang berbeza apabila menggunakan kemudahan e-tuition. Hal ini kerana setiap pelajar mempunyai cara untuk memahami dan menghadam sesuatu pengajaran yang berbeza. Kita tidak boleh memukul rata kaedah pengajaran guru di bilik darjah akan difahami oleh pelajar secara 100%. Inisiatif melayari e-tuition akan membantu pelajar untuk mengetahui kaedah atau teknik yang lebih mudah untuk difahami ketika menjawab soalan. Selepas itu, manfaat e-tuition kepada pelajar akan membuatkan mereka agar dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang lebih berfaedah. Mutakhir ini, ledakan teknologi telah menjadikan kita terjerumus dengan lembah hiburan yang mudah dinikmati hanya dengan pilihan di hujung jari. Generasi muda gemar untuk menonton video di internet dan bermain permainan virtual world. Perilaku tidak seharusnya dilarang tetapi perlu dikawal supaya mereka menumpukan perhatian yang lebih kepada perkara seperti pencapaian akademik mereka agar mereka menjadi pelajar yang cemerlang di dalam kelas. Dan secara tidak sengaja, mereka dapat menanyakan soalan yang ingin dikemukakan kepada guru yang mengajar mereka dalam talian dengan jelas tanpa rasa malu. Kesimpulannya, daripada perbincangan di atas, banyak kebaikan yang diperolehi apabila seorang pelajar menggunakan kemudahan e-tuition. Seiring dengan visi negara untuk menjadi peneraju ekonomi di rantau Asia dunia, sektor pendidikan dalam kalangan generasi muda wajar diberikan. Pihak berkuasa perlu menyediakan infrastruktur yang lengkap dan pelan yang jelas dalam perkembangan sektor pendidikan negara
bagi kanak-kanak yang sedang belajar. Assalamualaikum, nama saya Nur Navida binti Muhammad Jeffrey. Okey, pada hari ini saya akan membahaskan tentang impak kepada pembelajaran jarak jauh iaitu e-tuition. Okey, pembelajaran jarak jauh yang lebih dikenali sebagai e-tuition menjadi semakin popular dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun, terdapat juga beberapa dampak positif dan negatif dalam e-tuition. Okey, bagi dampak yang positif, e-tuition ini boleh diakses oleh pelajar dari berbagai lokasi asalkan ia terhubung dengan internet. Okey, selain itu juga, e-tuition ini memberikan waktu yang fleksibel kepada pelajar untuk mereka mengatur waktu pembelajaran mereka. Dengan e-tuition ini juga, mereka dapat mempelajari pelbagai format ataupun video pembentangan secara sosial dan mereka mampu untuk berinteraksi sesama mereka. Di samping itu, dengan penggunaan teknologi yang canggih ini akan memudahkan pelajar untuk menambah ilmu pengetahuan dan akan memudahkan mereka untuk mencari sumber dan maklumat di internet. Ini juga akan membuatkan pelajar lebih kreatif dan interaktif dalam melakukan tugasan yang diberi. Okey, bagi kesan negatif untuk e-tuition ini pula, kita mempunyai batasan untuk berinteraksi secara sosial kerana pelajar akan bergantung kepada teknologi dan mereka tidak akan menggunakan kemampuan berfikir aras tinggi mereka dengan baik. Ini akan menyebabkan kesulitan untuk pelajar menggunakan daya pemikiran mereka dengan lebih baik. Okey, dengan adanya masalah rangkaian internet terbatas ini juga akan menyebabkan kesulitan kepada pelajar untuk mengikuti pembelajaran online. Di samping itu, kesan yang buruk tentang e-tuition ini juga, e-tuition ini kurang pengawasan yang sepenuhnya kepada pelajar kerana terdapat pelajar yang mengalami kesulitan untuk memotivasikan diri dan mendisiplinkan diri mereka kerana tiada pengawasan langsung daripada guru. Maksud saya seperti pembelajaran dalam kelas yang seperti biasa. Okey, selain itu, mereka juga merasakan e-tuition ini adalah platform pembelajaran secara online. Jadi mereka akan merasa bebas untuk tidak masuk kelas kerana mereka tahu akan adanya rakaman untuk sesi pembelajaran dalam kelas itu. Jadi mereka akan merasa tak apa, aku tak payah masuk kelas. Jadinya kita tengok je video yang cikgu dah record. Okey. Keadaan sebegini akan membuatkan pelajar menetapkan pendirian mereka sebagai seorang pelajar yang tidak masuk secara langsung ke dalam kelas dan mereka hanya mendengar semula rakaman bagi sesi pembelajaran tersebut. Nama saya Lavina Shah. Tajuk saya ialah isu keselamatan dalam e-tuition. Masa zaman saya bersekolah dulu, memang tak ada pun lagi satu isu ada anak-anak yang susah nak konsentrate belajar bila ada ramai orang kawan di sekeliling mereka. Mereka ini mudah terganggu bila ada kawan-kawan bercakap atau bertanya soalan tuition ataupun cikgu tuition datang ke rumah kita yang kena pergi tuition center. Sekarang, isu keselamatan yang paling merisaukan ibu bapa. Tapi nak anak-anak kita ini semua berjaya, sanggup berbelanja lebih untuk hire private tutor. Senang nak pantau anak yang belajar depan mata dari anak yang pergi ke pusat tuition. Lagipun, mak ayah tak perlu keluar hantar anak-anak ke pusat tuition. Cuma perlu tunggu je dekat rumah dan support anak-anak. Ada juga yang malu nak bertanya soalan, kawan-kawan dia semua faham. Buatkan dia malu dan terus-menerus tak faham subjek. Hasilnya, walaupun pergi tuition, markah peperiksaan masih merah dalam buku laporan. Home tutor yang bagus mestilah memahami kelemahan pelajar dan tackle the problem. Sebab itu bayaran untuk home tutor ini mahal. Perhatian hanyalah tertumpu kepada pelajar itu seorang dalam masa 1 jam hingga 2 jam itu berbanding 1 jam dengan 15 orang pelajar. Masa ini, student nak tanya apa-apa pun senang sebab dia akan didengari oleh home tutor itu. Inilah antara kelebihan yang ditawarkan oleh home tuition. Membantu pelajar menyelesaikan masalah untuk skor A semua subjek dengan menyediakan rancangan mengajar yang berstruktur dan tersusun setiap bulan. E-tuition juga amat komited dalam membantu pelajar menyelesaikan masalah belajar dengan menyediakan strategi belajar secara personal mengikut kemampuan dan prestasi pelajar semasa belajar. Macam mana kita nak tahu home tuition itu bagus atau tidak? Kita kena cari review atau baca testimoni ibu bapa atau anak-anak yang pernah belajar dengan mereka. So, parents semua, janganlah salah pilih e-tuition sebab bila kita salah pilih, masa depan anak-anak kita mungkin sedikit tersalah halah. Pilihan tepat ada tersedia. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Patricia Iwani binti Jelafir. Tibanya giliran saya untuk membentangkan tentang perbezaan antara kaedah pembelajaran secara e-tuition dan kaedah pembelajaran secara tradisional di Malaysia.
Terdapat beberapa perbezaan antara kedua-dua kaedah ini. Antaranya ialah platform pembelajaran. Platform pembelajaran biasanya berlaku secara dalam talian melalui platform atau aplikasi pembelajaran digital. Pelajar dapat mengakses bahan pembelajaran, video, pengajaran dan latihan secara dalam talian. Bagi kaedah pembelajaran tradisional pula berlaku di bilik darjah atau pusat tuisyen fizikal. Interaksi antara guru dan pelajar berlaku secara langsung di kelas. Seterusnya ialah interaksi antara guru dan pelajar. Bagi kaedah pembelajaran e-tuition, interaksi guru dan pelajar biasanya melalui medium dalam talian seperti perbualan video, forum atau mesej dalam aplikasi. Mungkin kurangnya interaksi secara fizikal. Bagi kaedah tradisional pula, interaksi antara guru dan pelajar berlaku secara langsung membolehkan pelajar bertanya soalan dan mendapatkan maklum balas secara terus. Selain itu, fleksibiliti masa. Fleksibiliti masa bagi kedua-dua kaedah ini juga berbeza, iaitu kaedah pembelajaran secara e-tuition memberikan fleksibiliti kepada pelajar untuk belajar pada waktu yang sesuai mengikut jadual mereka sendiri. Bagi kaedah pembelajaran secara tradisional pula, mungkin mereka mempunyai jadual yang tetap dan perlu diikuti oleh pelajar. Seterusnya, kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran bagi pembelajaran secara e-tuition sering melibatkan teknologi seperti animasi, video dan permainan pendidikan untuk menjelaskan konsep dan mengungkapkan minat pelajar. Bagi kaedah pembelajaran secara tradisional pula, kaedah pengajaran tradisional lebih cenderung kepada mengandalkan buku teks, papan hitam dan kaedah konvensional yang lain untuk menyampaikan maklumat. Justru itu, kos. Kos bagi pembelajaran kaedah secara e-tuition, pelajar mungkin perlu membayar yuran langganan untuk mengakses platform pembelajaran digital. Bagi kaedah tradisional pula, kos mungkin melibatkan yuran pendaftaran, buku teks dan kos berkaitan lain. Akhir sekali, perbezaan antara kaedah pembelajaran secara e-tuition dan kaedah secara tradisional ialah penilaian dan maklum balas. Penilaian dan maklum balas bagi kaedah pembelajaran secara e-tuition ialah penilaian ini mungkin berlaku dalam talian atau melalui ujian latihan interaktif. Bagi kaedah pembelajaran secara tradisional pula ialah penilaian dan maklum balas ini sering berlaku di dalam kelas. Penting untuk diingatkan bahawa kedua-dua kaedah pembelajaran ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing dan pilihan yang sesuai bergantung kepada kebolehan dan keperluan pelajar serta keutamaan ibu bapa atau penuntut dewasa. Kedua-dua kaedah ini memberi manfaat kepada kita. Saya berharap agar ibu bapa dan murid-murid di luar sana dapat membezakan antara kedua-dua kaedah pembelajaran ini kerana ada sesetengah mereka tidak tahu kelebihan dalam setiap kaedah pembelajaran itu. Ia terpulang kepada mereka untuk memilih kaedah mana yang lebih sesuai dan lebih selesa untuk mereka. Hai korang, e-tuition mempunyai beberapa kesan positif seperti accessibility yang lebih mudah, fleksibiliti masa dan penggunaan pelbagai sumber pembelajaran. Walau bagaimanapun, ia juga boleh membawa cabaran seperti kurangnya interaksi sosial secara langsung dan kesukaran untuk mengekalkan tahap tumpuan dalam persekitaran pembelajaran dalam talian. Seterusnya, ia membolehkan pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi akses kepada sumber-sumber pembelajaran. Walau bagaimanapun, cabaran yang mungkin termasuk masalah teknikal. Secara keseluruhannya, ia boleh memberi manfaat yang tinggi apabila dijalani dengan dedikasi dan dengan sumber yang tepat. Selain itu, e-tuition boleh memberi kesan positif kepada murid-murid dengan menyediakan akses kepada bahan pembelajaran yang berbilang. Menggalakkan pembelajaran yang bersepadu dengan personal serta memberi kemudahan akses kepada guru-guru dari pelbagai lokasi. Kesannya boleh berbeza-beza bagi setiap murid bergantung kepada penyesuaian dan penggunaan teknologi secara efektif. E-tuition mempunyai impak yang signifikan dalam dunia pendidikan. Ia membolehkan akses kepada pendidikan berkualiti dari jauh, membantu pelajar mengakses bahan pembelajaran, guru dan sumber yang lebih luas. Melalui platform dalam talian ini juga memudahkan kolaborasi antara pelajar dari pelbagai kawasan dan menggalakkan pembelajaran berpusatkan teknologi. Di samping itu, kesan e-tuition terhadap sebuah negara boleh membawa impak positif dalam meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti di sebuah negara. Ia dapat membantu memperluas capaian pendidikan kepada kawasan yang terpencil atau kurang berpengangkutan. Tambahan pula, melalui e-tuition, negara dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkukuhkan kemahiran digital dalam kalangan pelajarnya, menyumbang kepada inovasi dan kemajuan ekonomi yang lebih mampan dalam jangka panjang. Walau bagaimanapun, keberkesanan e-tuition juga bergantung kepada akses teknologi dan infrastruktur digital yang baik di seluruh negara. Tidak lupa juga, ia membuka peluang pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat, termasuk individu yang terhalang dari akses pendidikan konvensional disebabkan oleh jarak atau kekangan masa. Dengan e-tuition, masyarakat boleh mendapatkan pelbagai pengetahuan dan kemahiran tanpa mengira lokasi geografi mereka. Pelajar juga boleh memperoleh akses kepada guru yang pakar dalam bidang tertentu, menggalakkan perkembangan diri dan meningkatkan pencapaian akademik.
Tetapi, penggunaan yang berlebihan atau kurangnya pengawasan boleh menyebabkan cabaran seperti gangguan teknologi atau kurang interaksi sosial yang penting untuk perkembangan holistik pelajar. Hai, nama saya Nur Akila binti Azman. Hari ini saya akan menerangkan cabaran yang dihadapi dalam e-tuition. E-tuition membawa beberapa cabaran termasuk kesukaran untuk menjaga interaksi antara guru dan pelajar secara langsung serta cabaran teknikal seperti masalah sambungan internet atau peranti. Walau bagaimanapun, ia membuka pintu kepada akses pendidikan yang lebih luas dan kemungkinan untuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pembelajaran dalam talian atau dikenali sebagai e-pembelajaran bukan lagi satu pemilihan tetapi keperluan sejak pandemik COVID-19. Kertas konsep ini cuba melihat isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru, pelajar dan ibu bapa dalam pelaksanaan pelajaran dalam talian semasa tempoh pandemik COVID-19. Beberapa kajian terdahulu telah dianalisis dengan lebih mendalam untuk tujuan ini. Keputusan analisis menunjukkan bahawa cabaran utama yang dihadapi oleh guru dan pelajar ialah capaian internet dan juga kemahiran guru dalam penggunaan ICT. Ibu bapa pula menghadapi masalah kehabisan data telefon dan seterusnya menyebabkan isu kewangan bagi golongan keluarga B40. Justeru, kerajaan perlu menangani kekurangan yang ada dalam persarana ICT dan liputan internet di kawasan luar bandar dan pendalaman. Bagi guru-guru pula, bersedia dengan pengetahuan dan kemahuan penggunaan ICT yang mencukupi demi keperluan mengikut pandemik. Selain itu, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi dalam e-tuition. Contohnya, pengurusan masa. Pelajar mungkin menghadapi cabaran dalam mengatur jadual pembelajaran mereka sendiri tanpa pengawasan langsung. Yang kedua adalah interaksi. Interaksi yang kurang langsung dengan guru dan rakan sekelas mungkin menghalang pemahaman dan mendalam atau pencapaian yang lebih baik dalam pembelajaran. Ketiga adalah kualiti sambungan internet. Masalah sambungan internet boleh menyebabkan gangguan dalam amal pembelajaran dalam internet. Yang keempat adalah penggunaan teknologi. Bagi setengah pelajar, menggunakan alat dan platform teknologi yang baru mungkin merupakan satu cabaran bagi mereka. Yang kelima adalah kesediaan pelajar. Keperluan untuk motivasi diri yang tinggi dan penyelesaian dengan persekitaran pembelajaran yang berbeza. Yang keenam adalah kedua-dua pihak terlibat. Guru dan pelajar perlu belajar secara terbaik untuk menyampaikan dan menerima maklumat dalam persekitaran maya. Yang ketujuh adalah pelibatan pelajar. Menjaga perhatian dan pelibatan pelajar dalam persekitaran maya. Yang ke-8 adalah alat pengajaran interaktif. Mencari dan menggunakan alat pengajaran interaktif yang sesuai untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Yang terakhir adalah pemantauan prestasi. Memantau dan menilai prestasi pelajar secara berkesan dalam talian. Kesimpulannya adalah mengatasi cabaran ini melibatkan sesuaian strategi pengajaran, menyediakan sokongan yang diperlukan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Audi Umairah binti Yusri. Okey, hari ini saya ingin bercakap sedikit sebanyak tentang kelebihan e-tuition. Okey, apa itu e-tuition? E-tuition adalah satu aplikasi bagi memudahkan anak-anak dalam pelajaran mereka. Okey, di sini terdapat beberapa kelebihan e-tuition iaitu kemudahan akses. Ibu bapa dapat mengakses perkhidmatan e-tuition untuk anak-anak dari mana-mana lokasi mereka berada. Okey, yang kedua pula ialah fleksibiliti jadual. Okey, fleksibiliti jadual, ibu bapa boleh mengatur sesi pembelajaran pada waktu yang sesuai dengan keperluan keluarga. Okey, yang ketiga ialah pilihan pelbagai sumber. Okey, dengan pelbagai sumber pembelajaran dalam e-tuition, anak-anak dapat mengakses bahan yang sesuai dengan keperluan mereka. Okey, seterusnya ialah pendedahan kepada teknologi. Okey, penggunaan e-tuition dapat memberikan peluang anak-anak untuk terdedah kepada teknologi dan kemahiran digital yang semakin penting. Okey, seterusnya interaksi dengan guru. Ibu bapa dapat berinteraksi dengan guru untuk mendapatkan maklum balas langsung mengenai pembelajaran anak-anak. Okey, seterusnya sumber rujukan tambahan. Anak-anak boleh mengakses sumber rujukan secara mudah, membantu mereka memahami dan menguasai konsep pembelajaran. Di samping itu, kelebihan e-tuition ialah pengurangan masa dan kos perjalanan. Dengan menggunakan e-tuition, ibu bapa dan anak-anak dapat mengurangkan masa dan kos yang berkaitan dengan perjalanan ke pusat tuition. Okey, yang terakhir sekali ialah peluang pembelajaran seumur hidup. E-tuition membuka peluang pembelajaran untuk anak-anak bagi membantu mereka mengembangkan kemahiran yang berguna untuk masa hadapan. Okey, quotes untuk bagi penggunaan e-tuition ialah pendidikan ialah kunci kebebasan dan pintu keberhasilan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nordin Syazina binti Muhammad Suhaimi. Hari ini saya akan memberitahu tentang pengalaman guru dalam mengajar e-tuition. Berikut adalah tentang menganalisis tentang guru. Guru merupakan individu yang mempunyai peran kunci dalam pengalaman mengajar e-tuition. Mereka harus memiliki keterampilan teknologi memadai untuk e-tuition.
Selain itu, mereka harus mempunyai keterampilan mencukupi untuk mengajar platform online. Selain itu, mereka harus mempunyai keterampilan teknologi yang tinggi untuk mengurus platform pembelajaran online. Guru juga perlu memahami ciri-ciri pelajar secara individu dan menggunakan pendekatan yang sesuai untuk mereka. Ini disebabkan oleh perkembangan teknologi memungkinkan guru untuk mengajar online dengan lebih cekap. E-tuition memanfaatkan alat dan bahan digital untuk menyampaikan bahan pembelajaran. Selain itu, terdapat beberapa kajian topik yang telah dikaji yang boleh kita ambil. Contohnya, kajian dapat meneliti sejauh mana e-tuition dapat mempertahankan tingkat interaksi dan penglibatan pelajar. Pengalaman guru dalam mengajar e-tuition membawa kesan positif yang ketara dan beberapa aspek sokongan idea. Contohnya, pengalaman guru dalam mengajar e-tuition memerlukan penggunaan teknologi yang intensif. Guru dapat menggunakan alat dan platform online untuk menggaya pembelajaran online seperti video pembelajaran, simulasi dan game mendidik. Ini membuka peluang dan mencipta pengalaman pembelajaran yang interaktif dan menarik. Berikut adalah tentang menyusun dan menerangkan tentang pengalaman guru dalam mengajar e-tuition. Pertama-tama, marilah kita menghargai kerja guru dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Mempersiapkan diri dalam mengajar e-tuition bukanlah sekadar belajar menggunakan teknologi, tetapi menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif, memberi inspirasi dan adaptif. Guru tidak hanya mengajar tetapi juga pelayar bagi pelajar dalam dunia digital untuk terus berkembang. Tantangan yang dihadapi para guru dalam mengajar online memerlukan daya ketahanan dan kreativitas. Keterlibatan dalam pemilihan alat pembelajaran maya seringkali memerlukan perancangan yang lebih berhati-hati. Pembelajaran alat tepat dan kemampuan untuk membimbing pelajar melalui skrin. Namun di tengah-tengah cabaran ini, guru-guru harus menunjukkan ketabahan dan semangat untuk menunjukkan pembelajaran yang berkualiti. Secara keseluruhan, pengalaman guru dalam e-tuition memunculkan tantangan dan peluang yang ketara. Kesanggupan untuk menyesuaikan kreativitas dalam pembelajaran, komunikasi efektif, pemahaman terhadap keperluan pelajar dan sokongan menjadi kunci sukses dalam membimbing pelajar melalui dunia pembelajaran online. Dengan merangkul perubahan untuk belajar, guru dapat memainkan peranan dalam membentuk generasi yang siap menghadapi cabaran di masa depan. Assalamualaikum, nama saya Nur Atikah Alia binti Zulkifli. Hari ini saya akan memberitahu tentang topik kepentingan penglibatan ibu bapa dalam e-tuition. Berikut adalah analisis mengenai ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan utama dalam mengawasi dan menyokong perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Ibu bapa juga bertanggungjawab untuk mencari sumber pendidikan tambahan, termasuk e-tuition, untuk memastikan anak-anak mendapat sokongan yang mencukupi. Penglibatan ibu bapa penting kerana dapat memberikan sokongan emosi yang penting kepada anak dan mendorong mereka untuk berusaha lebih baik dalam pembelajaran. Selain itu, ibu bapa juga dapat memantau pencapaian anak-anak melalui platform e-tuition dan memberikan motivasi untuk terus berusaha dan meningkatkan pencapaian akademik. Ibu bapa juga dapat mengawal dan mengawasi penggunaan e-tuition, memastikan anak-anak fokus pada pembelajaran yang produktif dan selamat secara digital. Terdapat beberapa topik kajian yang boleh diambil. Contohnya, kesan penglibatan ibu bapa dalam e-tuition terhadap pencapaian akademik anak-anak. Topik ini dikaji untuk mengkaji hubungan antara tahap penglibatan ibu bapa dalam e-tuition dengan pencapaian akademik anak-anak dan menilai sejauh mana pengawalan dan sokongan ibu bapa melalui aplikasi e-tuition yang dapat meningkatkan pencapaian pelajar. Topik kajian seterusnya ialah peranan ibu bapa dalam mengatasi cabaran teknologi dalam penggunaan e-tuition. Topik ini dikaji kerana dapat mengenal pasti cabaran teknologi yang dihadap oleh ibu bapa dan cara mereka mengatasi halangan tersebut untuk terlibat secara efektif dalam e-tuition anak-anak. Seterusnya, terdapat beberapa pendapat yang dapat dikembangkan. Contohnya, dapat mengukuhkan hubungan ibu bapa dan pelajar. Penglibatan ibu bapa melalui e-tuition membuka pintu kepada kerjasama yang lebih erat. Ini mencipta satu ekosistem pendidikan yang saling mendukung dan memastikan kefahaman yang lebih baik terhadap keperluan pelajar. Berikut adalah beberapa idea yang disokong, antaranya pemantauan pencapaian akademik yang lebih efektif.
Penglibatan ibu bapa melalui e-tuition membolehkan pemantauan pencapaian akademik anak-anak dengan lebih efektif. Mereka dapat mengakses laporan kemajuan dan hasil ujian secara langsung, memungkinkan tindakan yang segera jika diperlukan. Di samping itu, sokongan emosi dan motivasi melalui e-tuition, ibu bapa dapat memberikan sokongan emosi yang stabil kepada anak-anak. Pesanan positif dan dorongan mereka dapat menjadi pendorong kuat untuk meningkatkan motivasi dan keyakinan diri pelajar. Terdapat beberapa penerangan ucapan yang boleh kita ambil seperti pemantauan dan peningkatan prestasi. Penglibatan ibu bapa dalam e-tuition membolehkan pemantauan yang berkesan terhadap pencapaian akademik anak-anak. Dengan aksi kepada laporan kemajuan dan hasil ujian, ibu bapa dapat memberikan sokongan yang lebih terarah dan membantu anak-anak mencapai kecemerlangan. Penerangan lain yang boleh kita ambil adalah sokongan emosi dan motivasi. Peranan ibu bapa dalam memberikan sokongan emosi dan motivasi tidak dapat dinafikan. Melalui e-tuition, mereka dapat menyemangati anak-anak, membina keyakinan diri dan menaikkan semangat untuk mencapai matlamat. Kesimpulannya, penglibatan ibu bapa dalam e-tuition adalah kunci untuk mencapai kecemerlangan pendidikan dalam konteks era digital ini. Keberkesanan pendidikan tidak hanya bergantung pada guru dan pelajar, tetapi juga pada golongan dan keterlibatan ibu bapa. Melalui peran aktif mereka, ibu bapa membentuk lanskap pendidikan yang dinamik yang memberikan anak-anak peluang terbaik untuk berjaya dalam dunia yang penuh cabaran ini.